and Assalamualaikum. Pada hari yang berbahagia ini, saya bersama 5 orang rakan saya yang lain ingin membentangkan berkenaan dengan tajuk perpaduan dalam kaum di bawah kendalian Puan Nur Azilawati Abdul Wahab. Okey, sebagaimana yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana terdiri daripada pelbagai kaum. Buktinya, rata-rata negara di dunia menjadikan Malaysia sebagai role model kerana masyarakatnya yang hidup dalam keadaan aman dan damai meskipun berbilang bangsa, budaya dan agama. Sambutan pelbagai hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepawali, Hari Krismas dan Hari Gawai juga boleh dijadikan platform bagi mengenali budaya dan adat resam sesama masyarakat sambil mengeratkan ikatan persahabatan. Keharmonian demi kesatuan ini juga merupakan keunikan yang bukan sahaja memperteguhkan perpaduan antara kaum, malah ia juga boleh dijadikan sebagai penanda aras bagi Malaysia untuk mencapai matlamat menjadi sebuah negara yang aman dan harmoni. Sebagai contoh, rumah terbuka bagi setiap satu perayaan diadakan untuk meraihkan perpaduan kaum yang menumpuk amalan ziarah menzahir, tolong-menolong dan semangat kejilinan dalam rutin harian mereka. Amat penting bagi kita sebagai seorang rakyat Malaysia untuk memelihara semangat perpaduan dalam diri kita bagi menjadikan negara ini sebuah negara yang aman dan harmoni tanpa wujudnya prasangka dan permasalahan yang boleh mencetuskan konflik di antara kaum. Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju. Banyak negara di dunia mencontohi Malaysia sebagai negara yang berbilang bangsa, agama dan budaya kerana keharmonian dan kemakmuran antara kaum serta budaya menjadi pegangan kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap Malaysia. Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan lagi ekonomi negara dengan penlibatan semua kaum dalam kegiatan ekonomi. Secara keseluruhan, perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Kesan-kesan perpaduan antara kaum ialah dapat melindungi negara daripada ancaman kuasa luar. Negara yang mempunyai masyarakat yang bekerjasama antara satu sama lain dapat melemahkan gerakan kuasa luar yang ingin menakluk negara kerana kunci rahsia negara dikawal ketat oleh sikap masyarakat yang saling bekerjasama dalam menjamin kedaulatan negara. Selain itu, perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat juga dapat diwujudkan. Perpaduan rakyat amat penting demi menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Masyarakat yang bersatu padu akan melahirkan sebuah negara yang aman dan tiada masalah pertelingkahan antara kaum berlaku. Seterusnya, negara Malaysia juga akan dihormati dan disegani oleh negara asing kerana kekal aman meskipun terdapat masyarakat yang berbilang kaum. Implikasi sekiranya tidak wujud perpaduan kaum dan integrasi nasional di Malaysia ialah keharmonian negara akan terjejas. Ini boleh menyebabkan keamanan negara, integrasi di kalangan kaum, keadilan dan kerjasama tidak dipupuk serta disempurnakan dengan jayanya. Bukan itu sahaja, kadar jenayah juga akan meningkat yang berkemungkinan berpunca daripada perbalahan sesama kaum. Ini terjadi kerana masyarakat saling membenci dan tiada rasa kasih sayang, tanggungjawab dan kerjasama dalam komuniti. Implikasi yang terakhir adalah pendidikan di Malaysia. Sekiranya tidak ada perpaduan, secara tidak langsung menjejaskan sistem pendidikan di Malaysia. Erti kata lain, ia menjejaskan pembangunan pendidikan dalam negara. Sudut yang saya akan kemukakan adalah perpaduan rakyat Malaysia dilihat jelas apabila dijelmakan dalam keadaan sebenar ketika negara dilanda cabaran dan musibah termasuk menghadapi gelombang COVID-19. Dalam tempoh itu, dapat disaksikan semangat perpaduan yang ditunjukkan seluruh rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Ramai orang menunjukkan sifat empati dan menzahirkan keupayaan individu atau kumpulan untuk memahami sentimen, aspirasi, kebimbangan dan cita-cita individu atau kumpulan. Sifat empati ini harus diperkukuhkan dalam masyarakat kita. Sifat ini membantu usaha kita untuk mengatasi cabaran perkauman dengan lebih berkesan. Kita perlu terus menyuburkan sifat empati ini dalam kita hendak memahami isu kaum daripada perspektif yang lebih seimbang dan menyeluruh. Di samping itu, budaya ini dapat mengukuhkan perpaduan akibat kurangnya syak wasangka antara kaum di Malaysia.
Sekiranya perkara ini dapat dipraktikkan, nescaya masyarakat akan mampu menghadapi apa-apa sahaja cabaran yang datang dari luar atau masyarakat antarabangsa. Konklusinya, perpaduan merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya. Hal ini kerana banyak negara di dunia menghadapi konflik perang saudara sesama kaum kerana sikap prejudis itu wujud di dalam masyarakat. Seringkali kita melihat atau mendengar melalui media massa berkenaan dengan isu pertempuran sehingga mengorbankan banyak nyawa seperti warga tua dan kanak-kanak khususnya. Alhamdulillah, bersyukur kerana di negara Malaysia tidak berlaku kejadian kezaliman seperti di negara-negara yang lain, disebabkan masyarakatnya yang saling menghormati antara satu sama lain. Oleh itu, saya menyeru kepada semua agar mengekalkan perpaduan yang telah kita kecapi selama ini, agar aspirasi kepimpinan negara untuk menjadi negara maju dapat direalisasikan.